Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan ujian T ataupun T-test dan kita akan gunakan SPSS untuk nak dapatkan nilai. Baik, apakah itu ujian T-test? Ujian T adalah satu ujian nak kena pasti adakah terdapat perbezaan di antara pemboleh ubah kajian dengan demografi. Maksudnya kat sini saya bagi contoh mean kemahiran dengan jantina. Maksudnya nak tahu adakah lelaki dan perempuan ni siapa yang lebih baik, ataupun tak ada apa-apa beza pun antara lelaki dan perempuan. Ataupun lagi contohnya adalah mean markah BM bahasa Melayu dengan jantina. Adakah lelaki ni lebih baik pada perempuan terhadap markah BM ataupun sebagainya. Okey, ujian T ni hanya boleh kalau misalan demografi itu hanya ada dua. Contoh lelaki dan perempuan. Kalau misalnya lebih daripada dua, kita tak akan pakai ujian T. Ujian T hanya ada dua saja. Lebih pada tiga dan ke atas, kita akan guna ujian lain iaitu ANOVA dan sebagainya. Baik. Dalam ujian T adalah satu ujian inferensi. Nak tahu perhubungan di antara A dan B. Jadi dia mesti kena ada hipotesis. Jadi saya bagi contoh ini adalah satu contoh hipotesis null. Hipotesis null ni ataupun H null ni adalah hipotesis yang kita nak kaji. Dan biasanya kita akan buat satu hipotesis yang menunjukkan bahawa mean kemahiran ataupun mean boleh ubah tu dengan jantina tu tidak ada apa-apa beza. Jadi ini adalah mean hipotesis null, iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara mean kemahiran dengan jantina. Jadi dia ada dia punya lawan dia ataupun hipotesis alternatif. Sekiranya hipotesis null ini tidak boleh disahkan ataupun tidak diterima, jadi kita akan ambil hipotesis alternatif, iaitu terdapat beza antara mean kemahiran dengan jantina, itu lelaki dan perempuan. Baik, kita akan pergi kepada SPSS. Kita akan terus buka SPSS. Ini adalah contoh SPSS yang telah saya buat untuk video sebelum ni, iaitu video mean. Variable ini, so kita ada mean untuk kemahiran, terdapat ada 5 item untuk kemahiran, terdapat 30 responden lelaki dan perempuan, iaitu yang paling tinggi adalah menggunakan questionnaire 1 hingga 4. Baik, okey, walau apa pun tadi kita akan gunakan sebelum kita lakukan ujian T. Jadi kita ingat bahawa kita mesti adalah nilai mean. Jadi untuk nak dapatkan nilai mean ini, tuan-tuan, perempuan dan juga saudara-saudari boleh tonton video saya sebelum ni, iaitu berkenaan dengan macam mana kita nak dapatkan nilai mean di atas ini, ataupun boleh tengok video berkenaan mean ini di bahagian description. Baik, kita akan teruskan, iaitu macam mana kita dapatkan ujian T. Baik, yang mudah saja, iaitu kita akan pergi, yang penting adalah kita kena ada nilai mean kemahiran bagi setiap responden selama 30 orang ni. So yang pertamanya kita akan pergi kepada analyze, dan kita akan pergi kepada compare mean, dan yang seterusnya kita akan pergi kepada independent sample T-test. Baik, dan kita akan dapat kat sini. Maksudnya kat sini independent sample T-test, ini adalah test variable. Apakah variable ataupun polybus yang kita nak uji? Tadi kita contoh berdasarkan pada kita punya hipotesis, kita akan buat kemahiran. Jadi kita akan letak je kemahiran kat sini, mean kemahiran di sini, test variable, dan kita nak test dengan siapa? Dengan jantina, lelaki atau perempuan. So grouping variable mesti letak di bawah. Jadi kat sini, so kita tahu define group 1 ini, 1 mewakili lelaki dan 2 mewakili perempuan. Okey, baik, so kita akan lihat kepada option, tekan pada option, dan kita pastikan bahawa confident interval percentage ni 95%. Maknanya kita nak ambil 5% saja. Adakah dia akan follow atau tidak berdasarkan pada significant value. Baik, continue, dan juga kita ok. So dekat sini, lepas pada dapatan ini, kita akan dapat nilai ni. Kita lihat grup statistik dulu. Jadi mean kemahiran lelaki seramai 13 orang, mean dia 3.2235. Perempuan seramai 13 orang, mean dia 3.4. Berdasarkan kepada mean daripada grup statistik, kita nampak bahawa perempuan lebih nilai mean dia berbanding lelaki, 3.4 dengan 3.2, jadi lebih kurang 0.2. Tetapi adakah perempuan ini lebih baik pada lelaki? So kita berdasarkan pada test yang kita lakukan, independent sample T-test, so kita akan dapat
table tersebut, jadual ini. Jadi kita lihat kat sini dia ada beberapa kolom yang perlu kita ambil berat. Nak tahu bahawa dia ni beza atau tidak, kita akan lihat dekat sini, significant to tail. Significant to tail. Kita lihat kat sini nilai dia adalah 0.347. Bila kita tahu bahawa nilai dia 0.347, nilai signifikan yang kita buat adalah alpha adalah tadi kalau kita bagi 95%, jadi 5% saja lebih kurang 0.05. Nilai alpha dia adalah 0.05. Jadi sekiranya nilai signifikan ini lebih daripada 0.05, maknanya kat sini hipotesis null itu diterima. Maknanya tidak terdapat apa-apa beza. Kalau misalnya signifikan ini kurang daripada 0.05, dia jadi hipotesis null itu diterima. Maknanya ada hipotesis null itu tidak diterima. Maknanya ada perbezaan di antara lelaki dan perempuan. Kalau kita lihat kat sini, nilai signifikan ini lebih daripada 0.05 sebab dia adalah 0.3. Dia lebih daripada 0.05. Ini menunjukkan bahawa hipotesis null itu diterima, menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara mean kemahiran lelaki dan juga perempuan. Maknanya kat sini lelaki dan perempuan ni tak ada beza. Itulah sih. Itu sahaja video untuk kali ini. InsyaAllah saya akan bersambung dengan video-video berkenaan analisis data yang akan datang mengenai SPSS dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Omar Didik. Bye.